Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi pihak moderator, para pendengar yang berada di atas talian, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah masuk ke hari 29 daripada bulan Ramadan ini. Kita telah berpuasa selama 29 hari. Masuk hari ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita. Allah menerima amal ibadat yang telah kita lakukan. Dan pada akhir Ramadan ini pastinya tidak lain, tidak bukan, kita mengharapkan bahawa kita semua bertemu dengan Lailatul Qadar, suatu malam yang Allah menjanjikan bahawa malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan dari sudut amalannya. Jadi hari ini kita dah berada 29 Ramadan. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan taharrau lailatul qadri, Nabi suruh cari, kerja rebut, maka yang Nabi sebut al-witru, pada hari-hari ganjil kita telah berakhir pada hari ini, pada 29 Ramadan. Moga kita semua muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para penonton yang dikasihi sekalian, kita telah mendapat ganjaran malam yang disebutkan oleh Nabi dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar tersebut. Jadi pada hari ini 29 Ramadan, dan pada hari ini ada beberapa perkara yang agak menarik berlaku pada hari ini. Di antaranya ialah pada hari ini berlakunya gerhana matahari. Dan waktu sekarang ni saya yakin dan pasti di kebanyakan masjid, surau sedang mengadakan solat sunat gerhana matahari, dan selepas solat sunat gerhana matahari itu diadakan khutbah gerhana. Dan menarik kalau solat sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan ni jarang-jarang kita melakukan solat sunat tersebut. Cuma yang menariknya, solat sunat gerhana ini dia mempunyai 4 kali rukuk dibandingkan solat sunat yang biasa. Pada solat sunat biasa kita rukuk 2 kali je. Kalau 2 rakaat kita solat tu, rukuk pada rakaat pertama dan rukuk pada rakaat kedua. Tetapi dalam solat sunat gerhana ni rukuknya 4 kali. Rukuk yang pertama, kemudian i'tidal itu dibaca Al-Fatihah, surah, kemudian rukuk pada kali yang kedua, i'tidalnya baru sujud. Begitu juga pada rakaat yang kedua. Jadi ada hadis Nabi riwayat menyebutkan dilakukan sedemikian. Namun ada juga ulama menyebutkan solat sunat 2 rakaat rukuk seperti biasa. Dan moga-moga kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan daripada sebarang perkara-perkara yang tidak baik berlaku pada kita semua, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, tajuk yang akan dibahaskan pada tengah hari ini, slot saya ini, ialah tajuk menghayati erti rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Menghayati erti rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya perkara pertama apabila kita ni berada di muka bumi ini, rezeki yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Allah Taala tak ciptakan kita ni sebagai makhluk yang lain. Allah Taala tak ciptakan kita ni jadi jin, jadi syaitan, jadi ifrit, jadi iblis. Tak, Allah ciptakan kita ni direzekikan. Salah satu bentuk rezeki Allah, Allah ciptakan kita ni sebagai
manusia. Allah Ta'ala tak ciptakan kita ni jadi binatang, kan? Allah Ta'ala tak ciptakan kita ni jadi tumbuh-tumbuhan, jadi pokok-pokok. Allah Ta'ala tak ciptakan kita ni jadi gunung. Allah Ta'ala tak ciptakan kita ni jadi awan. Tapi kita ni dipilih oleh Allah dengan kehendak Allah, dengan kudrat dan iradat Allah. Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi manusia. Itu yang pertama. Kemudian telah dipilih, bila dipilih manusia tu, Allah pilihkan kita ini menjadi orang-orang yang lahirnya secara umumnya kita ni lahir yang mak ayah tu memang dah Islam dah. Mak ayah kita Islam. Lahir-lahir keluar daripada perut mak ayah tu, rezekinya kita dilahirkan mak ayah tu dah Islam. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang lahir bukan dalam kalangan orang yang beragama Islam ni kemudian, tapi secara umumnya kita ni bagi yang dah beragama Islam ni, lahirnya mak ayah tu memang dah Islam lah. Lahir aja keluar daripada perut ibu kita, diazankan di sebelah kanan, diiqamatkan sebelah kiri. Pada kecil dididik dengan agama, diberikan kefahaman agama dengan baiknya. Kemudian kita membesar dalam didikan, sekolah, peringkat sekolah dia diberi faham tentang Al-Quran, diberi faham tentang hadis-hadis Nabi SAW, diberikan ilmu-ilmu agama, diajar tara solat, diajar rukun-rukun Islam, diajar rukun-rukun iman. Dan salah satu di antara rukun Islam ialah kita mengerjakan ibadah puasa. Dan saya yakin dan percaya para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, semua kita ini berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga ibadat kita itu menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam itu juga merupakan tanggungjawab kita, dan dia merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan bila disebut tentang rezeki, bila Allah dah berikan kepada kita ni bermacam-macam jenis rezeki, maka tidak lain dan tidak bukan kita perlu mensyukuri di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Kita bersyukur dengan nikmat tersebut, dan dengan erti kata syukur itulah pelbagai perkara yang perlu kita lakukan sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Berbagai perkara yang boleh kita buat selain kita berzikir, kita membaca Quran, kita berdoa kepada Allah, kita membantu orang-orang di sekeliling kita, kita bermurah hati, kita bersedekah dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda bagaimana kita nak menunjukkan tanda syukur kita di atas rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Namun pada tengah hari ini yang ingin saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila disebut kita menghayati erti rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu mengenali apakah itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita mengenali rezeki itu, barulah kita kenal ini merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan sepatutnya rezeki itu kita syukuri, kita nikmati, kita kongsikan, dan kita jaga dengan sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya akan cuba melihat rezeki-rezeki yang Allah tuliskan, yang Allah rekodkan, yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran Al-Karim, supaya kita dapat memahami perkara-perkara tersebut merupakan bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Okey, untuk yang pertamanya yang boleh saya kongsikan di sini ialah, yang pertama ialah rezeki yang telah dijamin. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, bila kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya setiap satu makhluk Allah, yang namanya kita ni manusia kah, yang nama kita ni gunung kah, binatang kah, tumbuh-tumbuhan kah, mana-mana makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan itu, maka setiap satu makhluk itu telah ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma adakah kita mempercayainya? Adakah kita meyakini bahawa
itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita tidak mempercayainya. Cuma keyakinan itu ia berada di dalam dada kita, dalam hati kita. Apabila kita ni orang yang beriman, iman tu mesti memberi maksud percaya, memberi maksud kita yakin, maka kita memahami konsep itu dengan baik. Maka yang pertama ialah perlu kita memahami bila kita ni makhluk ciptaan Allah, rezeki kita ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak ciptakan kita dan biarkan kita begitu tanpa ada rezeki-rezeki yang diberikan. Mustahil benda itu berlaku dan tidak berlaku. Dan Allah dah pastikan setiap makhluknya ada rezeki masing-masing yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya rezeki kita ini berbeza-beza. Ada golongan yang atasan dengan rezeki yang berada di atasan, golongan yang di bawah rezekinya berada di bawah, golongan pertengahan rezekinya berada di pertengahan. Begitu juga bentuk-bentuk rezeki yang lain, berbeza di antara seorang hamba Allah dengan hamba yang lain, mengikut ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan dalam surah Hud ayat yang ke-6, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Surah Hud ayat yang ke-6. Firman Allah mengatakan, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Satu disebut di sini bahawa tidak ada, Allah menyebutkan tidak ada makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi. Di muka bumi pokok bergerak, awan juga bergerak, gunung ganang juga bergerak, angin, udara juga bergerak. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah kita manusia ini yang bergerak. Jin juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ifrit, syaitan, iblis juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua ini bergerak di muka bumi Allah ini, melainkan tidak lain dan tidak bukan Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Itu yang disebutkan, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Yang pertama. Dan mengetahui tempat kediamannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan kita ni dekat mana tempat kediaman kita. Kita nak duduk kat mana, membesar kita di mana. Dah ada dah. Satu, yang pertama tu rezeki itu telah Allah tentukan bagi setiap kita. Kita memahami konsep rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah Taala dah tentukan, memang ada banyak inilah rezeki kita kan. Itu jenis rezeki yang telah dijamin. Kemudian Allah tahu tempat kediaman kita, kat mana kita nak membesar, nak hidup di mana, bersama dengan siapa, juga telah ada dalam simpanan, dalam iradat, dalam qudrat dan iradat, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Itu dikatakan Allah Taala tahu tempat kediamannya, wa mustawda'aha, dan tempat di mana dia disimpan. Kita hidupnya di mana, kemudian bila kita mati besok, kita nak simpan, nak tanam di mana juga telah ada maklumatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah tentukan. Kata Allah, kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Semuanya itu tersurat, telah ada bertulis di dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Maksudnya semua maklumat tentang rezeki kita, ni rezeki yang dijamin tadi. Rezeki kita, tempatnya dekat mana, hidup kita membesar kat mana, mati kita di mana, nak tanam di mana, semua telah ada maklumat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Jadi malaikat-malaikat ini menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak perlu risau bahawa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang semua kita ada. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yazlimun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali akan menzalimi hamba-hambanya,
Tetapi yang menzalimi adalah di kita sendiri. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Yang menzalimi adalah diri kita sendiri. Bila kita memahami konsep kita ni semua makhluk Allah ni diberi rezeki, dah dijamin oleh Allah, maka kita perlu berada on track sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa daripada rahmat, daripada rezeki yang Allah nak berikan. Wala taqnatu. Rahmat Allah, rezeki Allah tu dah pasti ada. Cuma kita perlu menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ini merupakan khalifah di muka bumi ini. Jadi telah rezeki yang pasti bagi kita semua. Jadi tak berlaku apabila kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita nak bunuh diri. Tak berlaku bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang Islam yang ada dalam dirinya keimanan, maka dia tidak akan melakukan perkara yang buruk. Kerana nak bunuh diri itu jauh sekali. Sebab seolah-olah dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tu ada golongan yang bunuh diri. Sebab tu kita jarang dengar orang Islam bunuh diri. Kalau jenis orang kafir itu banyak kita dengar. Sebab mereka tidak meyakini dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada setiap hamba-hamba. Kita orang beriman, kita yakin memang ada rezeki yang pasti. Kemudian riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, ada satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan waktu peletakan rezeki tersebut. Ada hadis yang menyebutkan, hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2643. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman summa yakunu fi dhalika alaqatan mithla dhalik ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Hadis yang disebutkan di dalam riwayat Muslim. Dia kata, maksudnya sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk ditiupkan kepadanya roh, dan malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan kesudahannya sama ada derita atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya. Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ingin saya tekankan dalam hadis ini ialah Nabi menyebutkan summa yursalul malaku fayunfakhu fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya bila kita berada 120 hari dalam perut ibu kita, kemudian 40 tu disebutkan, kemudian diutuskan setelah 120 hari diutuskan malaikat untuk ditiupkan roh. Maka ketika mana roh itu ditiupkan, maka diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Apa dia 4 perkara? Ini merupakan rezeki
bentuk-bentuk rezeki yang diberikan, menetapkan rezekinya. Yu'maru bi arba'i kalimatin. Bi katbi rizkihi. Dituliskan rezeki kita tu. Banyak mana rezeki yang kita dapat. Kemudian wa ajalihi. Umur kita tu, umur juga adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita tu bila sampai bila kita mati. Bila tarikhnya, waktunya, saatnya, semua telah ada di sisi Allah. Amalnya, amal perbuatan kita, amalihi, amalan apa yang akan kita buat telah ditentukan. Wasaqiyun aw sa'idun. Kemudian kesudahan hidup kita ini sama ada baik ke ataupun buruk juga telah ada maklumatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah apabila kita ini berada dalam perut ibu, rezeki kita ni telah ditentukan. Rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak perlu jamin. Ni saya katakan poin yang pertama tadi, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 bulan duduk dalam perut ibu, rezeki kita telah dijamin. Hanya kita perlu memahami diri kita ini merupakan khalifah di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain tidak bukan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lita'arafu, untuk kita berkenal-kenalan. Maka kita memahami konsep rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa sebenarnya motif, blueprint Allah menciptakan kita ini di muka bumi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah, untuk melakukan amal ma'ruf dan juga nahi mungkar. Sama rezeki yang telah dijamin. Kita memahami konsep itu dengan jelas agar kita tidak tergerincir. Apabila kita memahami dengan jelas, maka kita tidaklah gundah gulana dalam kita menghadapi ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya ujian itu akan datang. Allah merekodkan dalam Quran, hasibanna sa'ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu dia mengira, kata Allah. Adakah manusia itu dia mengira bahawa dia hanya dikata aku dah beriman, wa hum la yuftanun. Mereka itu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memahami konsep rezeki Allah yang diberikan kepada kita, dan kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudah kita mengatakan kita dah beriman, kita jadi orang yang beriman, jadi Islam, bertakwa kepada Allah, maka Allah biarkan kita begitu. Tidak. Pasti Allah akan uji kita satu demi satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk menaikkan martabat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kemampuan kita. Allah Taala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi setiap ujian Allah yang Allah berikan kepada kita, kita perlu fahami bahawa ujian itu adalah dalam kerangka kita mampu untuk menghadapinya. Kerana sukatan kemampuan itu subjektif. Kita tidak tahu di antara kita ni siapa yang kuat dengan satu-satu ujian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia, dia tahu sejauh mana kekuatan jasmani kita, semana kekuatan rohani kita untuk diberi ujian-ujian tersebut. Maka bila kita memahami konsep ini dengan baik, apabila datangnya ujian kepada kita, kita perlu bersabar dan kita melaksanakan apa yang diuji kepada kita itu dengan sebaiknya. Kita yakin dan percaya bahawa ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kita berada pada angle, pada tempat yang kita mampu untuk mendapati ujian tersebut. Ada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa dia menyebutkan Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nari wa illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idatan. Tidak ada jiwa yang bernyawa melainkan telah ditulis atau ditentukan akan tempatnya di syurga atau neraka, dan telah ditulis atau ditentukan juga bahawa dia akan menderita atau bahagia. Dan hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari. Riwayat Bukhari, hadis bernombor
1362. Itu yang pertama dia, rezeki yang telah ditetapkan. Kita masuk yang kedua pula. Yang kedua adalah rezeki kerana usaha. Bentuk pertama tu rezeki yang semua orang Allah Ta'ala tentukan. Namun demikian, bila Allah ciptakan kita ni sebagai manusia, Allah Ta'ala memberi peluang. Ada bentuk-bentuk rezeki yang boleh kita dapat atas usaha, atas apa-apa yang kita lakukan di situ. Maka Allah melihat, Allah menilai dan Allah memberikan ganjaran ke atas apa-apa perkara yang kita lakukan itu dalam bentuk rezeki. Iaitu rezeki kerana usaha kita terhadap sesuatu. Biasa syair-syair Arab, para pujangga Arab mengatakan man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berjaya. Maksudnya kesungguhan seseorang itu kerana usahanya, maka Allah memberi rezeki. Wa man zar'a hasada, siapa yang tanam maka dia akan dapat menuai hasil tanaman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Suratul Najmi ayat 39. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Kata Allah, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Dalam ayat Al-Quran ini, surah Najmi ayat 39. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Sama ada kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itulah usaha kita dan kita akan mendapat ganjaran daripada usaha kita tersebut. Ataupun kita melakukan kejahatan, ataupun kita melakukan keburukan, maka keburukan itulah yang akan kita dapat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada ganjaran yang baik, Allah masukkan kita ke dalam syurga, ataupun kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, maka akan dimasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan wa allaitha lil insan illa ma sa'a. Yang jenis yang kedua. Kerana apa? Kita memahami bila kita berusaha itu, kita menghayati bahawa amalan itu usaha kita. Kita berusaha, kita bersungguh-sungguh. Maka dengan usaha kita bersungguh-sungguh itu, kita direzekikan oleh Allah dengan kebaikan atau keburukan, dengan sesuatu limpahan daripada Allah. Maka kita boleh mensyukuri, kita menghayati atas usaha kita tersebut. Itu yang pertama dan juga yang kedua. So saya rasa 12.30 ni kita ada break. Lebih kurang dalam 2 minit. Saya rasa saya berhenti dekat sini dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk yang ketiga, iaitu rezeki atas dasar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berhenti di sini dulu. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bertemu kita lagi dalam sesi online pada tengah hari ini. Para penonton yang dikasihi sekalian, moga kita semua berada dalam rahmat di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membicarakan tajuk menghayati erti rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah membicarakan dua bentuk rezeki yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu yang pertama rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian manakala yang kedua adalah rezeki kerana usaha yang telah kita lakukan. Para hadirin, para penonton, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Seterusnya yang ketiga, bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dinamakan sebagai bersyukur. Rezeki kerana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ini sebagai Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi Allah ini sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah suka kepada hambanya yang taat kepada perintah-perintah Allah, yang melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, yang menjauhi perkara-perkara yang mungkar, perkara yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan, kewajipan-kewajipan dibuat, salatnya, puasanya, zakatnya, tauhidnya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Jadi semua perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang ma'ruf. Jadi apabila seorang hamba itu melakukan sesuatu yang disukai, yang diperintahkan oleh Allah, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan merasa gembira kerana memiliki hamba-hamba yang taat kepada perintahnya. Maka dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Ibrahim, ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan tentang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa firman Allah? Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, wa ista'adzana rabbukum, kata Allah, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, kata Allah itu, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kamu, kata Allah. Tetapi wala in kafartum, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah, azabku sangat-sangat pedih. Jadi ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, apabila Allah memberikan maklumat kepada kita, memberikan kita faham, sekiranya kita bersyukur, la in syakartum, sekiranya kita bersyukur, la azidannakum, Allah meletakkan lam di sini sebagai taukid, sebagai penguat yang mengatakan pasti. Lam di sini menunjukkan keadaan pasti, la azidannakum, pasti Allah akan menambah kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Rezeki-rezeki yang Allah berikan itu, Allah akan tambah. Apabila kita mendapat sesuatu rezeki daripada Allah, kita bersyukur atas rezeki itu, maka pasti Allah akan melipat gandakannya. Kita bersyukur Allah memberikan kita kenderaan yang bagus, kenderaan yang baik, kenderaan yang cantik. Maka atas dasar syukur kita itu, kita menggunakan kenderaan itu untuk pergi ke masjid, pergi ke musalla. Di tepi jalan kita nampak ada orang susah yang nak pergi ke satu-satu tempat, maka kita berikan ruang untuk dia menumpang. Kita bersyukur atas nikmat kenderaan itu. Dan juga nikmat-nikmat yang lain, kita pun bersyukur. Maka kata Allah, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan rezeki tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita bersyukur kepada Allah. Itu bentuk kita angkat doa. Tangan, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kepada Engkau, ya Allah.
dalam tahajud malam kita, dalam doa-doa kita, dalam munajat kita kepada Allah, kita mengangkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kepada Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kepada aku anak seramai berapa orang? 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. La azidannakum. Pasti insya-Allah Allah akan tambah lagi anak, tambah lagi anak. Kita dapat tambahan anak. Okey, bersyukur. Okey. Kemudian bentuk syukur la azidannakum itu ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar kita bersyukur kepadanya. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala wala in kafartum. Sekiranya kita ini kufur dengan rezeki yang Allah berikan. Allah Ta'ala berikan kita macam-macam rezeki. Kesenangan hidup, keluarga yang senang, ada isteri, ada anak, ada rumah, adik-beradik yang bagus, karakan taulan yang bagus, rakan-rakan sepejabat kita yang baik, teman-teman kita, jiran kita, semuanya kita berada dalam suasana yang baik. Tetapi wala in kafartum, kita ni kufur dengan nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah, kita tak menghargai langsung, tak rasa bersyukur. Kita rasakan ini semua kehebatan ini yang ada ni adalah sebabkan aku ni cerdik, aku ni pandai, aku yang usaha, aku yang buat sendiri, aku yang itu, aku yang ini, aku yang itu, aku yang ini. Hanya keluar sifat ananiyah pada diri kita yang mengatakan segala-galanya adalah daripada diri kita sendiri. Kita yang mendapatkan sesuatu. Kita tak nampak bahawa sesuatu itu adalah daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bersyukur, kita masukkan sesuatu tu memang kita yang buat. Kalau kita tak buat, kita takkan dapat. Hanya kita je, tak ada orang yang bantu kita, memang kita buat. Kita pula mengkeji orang, memburukkan orang, pemalas kata, itu begini tak kena. Kita je lah yang hebat. Kita tak bersyukur, kita tak menilai sesuatu itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala in kafartum, sekiranya kamu kufur dengan rezeki yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azab Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sangat pedih. Bahawa kalau kita kufur, mungkin dekat dunia ini kita tidak terkena azab tersebut, tetapi Allah menjanjikan bahawa di hari akhirat kelak nanti kita disediakan azab yang sangat pedih disebabkan kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada ayat yang lain, Allah Ta'ala merekodkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sekiranya ingin kamu kira nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak mampu untuk mengiranya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tak mampu untuk menerima, untuk mengira nikmat yang Allah berikan. Mata kita ini, sebelah mata ni pun punya banyak nikmat yang Allah berikan kita. Kita tak ada mampu untuk membalas nikmat yang Allah berikan. Tak ada siapa yang mampu nak kira pun satu-satu nikmat yang Allah berikan. Nak kira tu pun kita tak mampu. So kita perlu bersyukur. Itu yang ketiga, kita memahami. Bila kita memahami, syukur kita kepada Allah itu merupakan tanda rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka dengan demikian akan ditambah lagi rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi kita menghayati rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara apa? Dengan kita bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. Kita menghayati rezeki itu, kita bersyukur lagi. Kita buat benda baik lagi, kita infak lagi, kita bagi lagi, maka ditambah oleh Allah. Kita menghayati dengan cara kita bersyukur. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah rezeki yang tidak diduga. Bagaimana? Ada bentuk rezeki yang seterusnya yang disebutkan sebagai rezeki yang tidak diduga-duga. Ada juga bentuk sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini di pertengahan, di akhir ayat 2 dan awal ayat yang ketiga itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, ujung ayat itu, wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ini bentuk yang keempat. Rezeki yang tidak diduga-duga. Dalam kehidupan kita ini ada bentuk rezeki yang tidak diduga-duga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ketakwaan kita kepada Allah. Allah Taala kata, "Wa may yattaqillah." Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah Taala yaj'al lahu makhraja. Allah Taala akan berikan kepada kita jalan keluar kepada masalah-masalah kita. Kita ni hidup ni penuh dengan ujian daripada Allah. Penuh dengan cabaran daripada Allah. Dengan masalah-masalah. Masalah diri sendiri, keluarga, anak-anak, masyarakat, rakan, taulan. Masalah kita memang banyak. Tetapi dengan cara apa kita nak keluar daripada masalah tersebut? Adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu Allah yaj'al lahu makhraja. Allah Taala berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki. Allah Taala berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Daripada tempat-tempat yang tak pernah kita fikirkan. Dalam kehidupan kita seharian ini, ada kadang-kadang kita buat sesuatu susah, Allah uji kita. Habis ujian itu kita bertahan, bersabar, minta bantuan daripada Allah, minta bantuan rakan-rakan. Lepas aja ujian tu, Allah baru kita nampak ada jalan ke lapangan di sebalik ujian tersebut. Itulah yang dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lepas kita satu ujian tu, Allah akan berikan sesuatu rezeki yang tidak kita duga-duga. Kita lah. Kalau kita ni sebagai seorang pelajar, kita belajar bersungguh-sungguh, belajar sungguh, menghafal, ingat, buat ulang kaji, buat revision, buat dengan kawan-kawan kelas, grouping, study. Kemudian kita susah mengingat, masuk exam susah, kita jawab dengan baik, kita cuba buat yang terbaik, maka natijahnya Allah berikan kepada kita kejayaan. Maka setelah ada kejayaan itu, akan datang daripada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan disebabkan susah payah kita itu, bertakwa kita kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala berikan kepada kita rezeki yang tidak kita duga-duga. Macam-macam. Contohnya salah satu, dah habis berjaya dengan sijil yang kita ada tu, kita mohon satu kerja, dapat pula kerja tu. Mungkin ramai orang yang mohon, tapi Allah pilih kita untuk dapat kerja tersebut. Min haitsu la yahtasib. Kita tak sangka, ya Allah, ya Tuhanku, tak sangkalah, aku ni biasa-biasa je. Belajar dulu punyalah susah, nak ingat, nak jawab tak ingat, jawab pun lebih kurang. Tapi kita yakin dengan Allah, kita ada takwa kepada Allah. Dan kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Dan kita atas keyakinan itu, maka Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kita memahami, Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, dia nampak kesungguhan kita melakukan sesuatu itu, yakin kita, takwa kita kepada Allah itu, maka Allah rezekikan kepada kita jalan keluar. Allah berikan rezeki-rezeki yang lain dari min haitsu la yahtasib, yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin ada waktu dan ketika duit kita contohnya dicuri, ataupun kita dirompak, hilang puluhan ribu ataupun ratusan ribu. Tapi kita yakin bahawa rezeki itu semuanya daripada Allah. Kita bersabar, kita berdoa kepada Allah, mendoakan yang baik-baik, dan kita mohon bantuan pada tempat yang sepatutnya.
Selepas itu pasti Allah akan memberikan kita jalan keluar min haitsu la yahtasib. Kita nampak, oh begini rupanya Allah memberikan ganjaran kepada kita. Allah menyelesaikan kepada kita atas dasar kesabaran, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menghayati itu adalah salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur atas rezeki yang tidak diduga-duga tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima adalah rezeki atas sebab amalan kita yang dinamakan sebagai amalan al-istighfar. Rezeki yang Allah berikan kepada kita disebabkan apa? Disebabkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beristighfar kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, kita memohon maaf, kita tahu kita ni sebagai manusia yang sifatnya lemah, yang disebutkan al-insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Yang namanya manusia, kita ini tidak sunyi, tidak lari daripada melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Jadi kita tahu kita ni manusia yang lemah. Maka atas kelemahan itu kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun. Dan Allah sangat suka, sangat gembira apabila dia dapat hamba yang sifatnya minta ampun. Selalu mengadu. Allah suka selalu mengadu dan minta kepada Allah. Allah Ta'ala itu maha ghaniyun. Allah Ta'ala maha kaya untuk memberikan kelebihan-kelebihan yang ada di sisi Allah kepada kita semua. Jadi kita manusia ni sifat kita lemah, dia kata. Memang kita manusia sifat kita lemah. Jadi bila kita mohon, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Dikatakan sebagai istighfar. Rezeki kerana istighfar. Ini ada ayat Al-Quran di dalam surah Nuh ayat yang 10 dan juga 11 yang berkaitan dengan itu. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, bagaimana dia berjuang pada kaumnya, bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apa maksudnya di sini? Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia minta pengikut dia, umat dia, supaya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya adalah ia Maha Pengampun. Apabila mereka ni tidak taat kepada Allah, melakukan dosa, Nabi Allah Nuh AS meminta umatnya meminta ampun kepada Allah. Dan Nabi Allah Nuh memberitahu bahawa sesungguhnya Tuhan Allah ini adalah Tuhan yang sifatnya Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, kata Nabi Allah Nuh, dia kata, ia akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu, dan dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta, kekayaan serta anak pinak, dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya? Dalam ayat ini, apabila kita ini beristighfar kepada Allah, spirit ayat ni yang nak kita ambil. Apabila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, astaghfirullahalazim, mohon ampun ya Allah Tuhanku, aku mohon ampun kepada Engkau, aku ada dosa itu, aku buat salah itu, aku bersalah. Kita mengoreksi diri kita. Kita memahami kita sebagai hamba ini melakukan dosa. Kemudian kita mengakui kesalahan dosa yang kita lakukan itu. Kita ingat kita berdosa dan kita faham kita berdosa, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka perbuatan kita memohon keampunan, istighfar kepada Allah. Maka natijah daripada istighfar kita itu, apa yang Allah lakukan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Taala akan berikan hantarkan air
yang baik kepada kita untuk kita menghidupkan tanam-tanaman. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan tambahkan harta. Disebabkan istighfar, Allah tambah harta kita. Rezeki, disebabkan kita beristighfar itu, maka Allah akan tambahkan harta-harta kita. Wa banin, anak pun Allah tambah. Disebabkan kita istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun, Allah Ta'ala berikan kepada kita harta yang banyak. Mohon ampun kepada Allah, Allah berikan kita anak-anak yang banyak. Begitu juga Allah Ta'ala berikan kehidupan, kebun-kebun kita yang subur, laluan air yang baik. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kita tidak melihat ini sebagai satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang sepatutnya kita memahami dengan istighfar itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan rezeki kepada kita. Maka bila kita memahami konsep istighfar ini, maka kita menghayati istighfar itu dengan sebenar-benarnya, memohon keampunan kepada Allah. Kita menghayati istighfar itu, ia akan melahirkan rezeki yang lain yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, rezeki kerana kita berkahwin, kerana kita bernikah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 32? Allah Taala menyebutkan, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Ta'ala sebut, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia Allah. Jadi dengan berkahwin itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan yughnihimullahu min fadli. Dengan kita berkahwin, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki kepada kita. Jadi kita faham, kita menghayati bahawa kahwin sunnatullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkahwin itu, maka akan bertambah rezeki kita. Jadi kita faham, bila kita kahwin dapat rezeki daripada Allah. Jadi kita menghayati rezeki tersebut dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki perkahwinan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita seorang yang miskin, fuqara, Allah Ta'ala akan kayakan kita. Semua itu di atas milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa kita dah sampai. Ada lagi beberapa bentuk, banyak bentuk rezeki-rezeki yang direkodkan di dalam Al-Quran Al-Karim, yang boleh kita kongsikan bersama. Mungkin di sesi-sesi yang lain boleh kita angkat lagi bagi kita memahami bentuk-bentuk rezeki. Maka dengan kita memahami bentuk rezeki tersebut, barulah kita boleh menghayati rezeki yang Allah berikan. Kita bersyukur atas pemberian Allah itu dan kita akan sentiasa berada di atas track, di atas objektif yang betul. Kerana apa Allah menciptakan kita di muka bumi ini. So saya rasa kita berhenti dekat situ dulu. Kita beri ruang untuk Q&A. Sekiranya ada apa-apa persoalan yang mana saya boleh bantu, saya akan bantu. Dan sekiranya saya tak tahu, mungkin kita boleh bincang lagi, bukakan kepada pandangan-pandangan yang lain. Terima kasih, saya berhenti di sini dulu. Terima kasih. Okey, saya dimaklumkan buat masa ini kita tak ada nampak apa-apa soalan ya. Tidak ada apa-apa soalan. Jadi antara untuk menyampaikan ke jam 1 ada beberapa minit lagi, boleh kita tengok ada beberapa bentuk rezeki yang seterusnya. Kita akan terus sehingga jam 1, lebih kurang ada 4-5 minit lagi. Seterusnya ada rezeki kerana apa? Rezeki anak. Apabila kita mendapat anak, kadang-kadang orang ni dapat anak, bila tiba anak tu tak baik sangat, perangainya nakal, dia duk maki hamun anak dia. Dia tak faham sebenarnya anak itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rezeki itu dimaki, rezeki itu dicerca. Dia nak anak yang baik-baik je, tiba-tiba anak yang kurang baik akhlaknya, perangainya, dia tak memahami bahawa rezeki anak itu merupakan salah satu bentuk rezeki yang
Allah berikan kepada kita. Apa? Allah merekodkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 31 firman Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka ada satu kesalahan yang besar. Allah rekodkan dalam surah Isra ayat 31 ini. Allah Ta'ala kata, nahnu narzukuhum. Bahawa anak-anak ini merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan anak-anak kita itu masing-masing ada rezeki yang Allah telah sediakan untuk mereka. Bukan setakat itu kata Allah, wa iyyakum, dan juga kamu. Kamu juga merupakan hamba Allah yang Allah juga berikan rezeki. Maka janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. La taqtul auladakum khasyata imlaq. Ada zaman-zaman dulu para musyrikin Mekah, mereka ni membunuh anak-anak mereka kerana takutkan kemiskinan, takutkan kesusahan hidup. Bila dapat anak, merasakan anak itu merupakan satu beban kepada mereka, merupakan satu bala kepada mereka, maka dibunuh anak-anak itu. Sedangkan setiap anak itu adalah setiap mereka ada rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang menyediakan rezeki bagi mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang merezekikan kepada mereka. Jadi bila kita memahami konsep ini, anak ini merupakan rezeki. Setiap anak itu ada rezeki yang ditentukan oleh Allah, maka kita menghayati setiap daripada anak itu dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8, hampir jam 1, lagi 1 minit kita tengok ambil yang ke-8, rezeki kerana sedekah. Rezeki kerana kita bersedekah. Apa dia Allah Taala sebut? Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah orang-orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Kerana kita bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan rezeki yang diberikan kepada kita. Kalau kita memahami konsep ini, tentulah kita tidak akan kedekut untuk bersedekah. Bila kita bersedekah, apa yang kita keluarkan itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan. Allah Taala akan rezekikan, bukan rezeki yang biasa, tetapi yu'adha'afan katsira. Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki tersebut. Kita kena meyakini setiap sen yang kita sedekahkan itu Allah akan gantikan. Bukan gantikan yang biasa, gantikan dengan berlipat kali ganda, yang Allah sendiri tahu di sisi Allah sejauh mana keikhlasan kita bersedekah, infak yang kita keluarkan tersebut. Jadi kalau kita memahami konsep sedekah ini, kita meyakini apa yang kita keluarkan itu pasti Allah Ta'ala akan tukarkan. Fahuwa yukhlifu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu keluar, kamu infak, kamu sedekah, Allah kata fahuwa yukhlifu. Allah janji akan tukar. Kita keluarkan 1,000, keluarkan 10,000, 100,000, mungkin tangan tu menggigil, tak pernah keluar 100,000 bagi sedekah, tapi yakin dan percaya bahawa yukhlifu, Allah Ta'ala akan gantikan adha'afan katsira, berlipat kali ganda rezeki itu. Jadi kita memahami konsep rezeki itu, kita menghayati bahawa sedekah itu merupakan salah satu bentuk mendatangkan rezeki kepada kita di masa-masa yang akan datang. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, hadirin hadirat, para penonton yang dikasihi sekalian, saya merasakan cukup setakat dah jam 1 tengah hari ini. Cukup setakat ini dulu. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua di akhir Ramadan ini. Moga-moga kita semua mendapat keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.